Assalamualaikum dan selamat kembali ke FZ Channel dalam segmen Share Seram. Anda kembali lagi bersama dengan saya, tapi pada episod kali ini kita tidak ada tetamu undangan kerana saudara Hafiz sibuk dengan assignmentnya dan juga minggu ni dia perlu mempersiapkan dirinya menghadapi test, kalau tak silap dalam Khamis atau Jumaat, saya tak pasti, tapi pada Jumaat nanti dia akan kembali lagi bersama kita, iaitu pada, saya tak pasti shootnya pada malam Khamis atau pada Jumaat, tapi kalau tak silap pada malam Jumaat tu, kerana publish pada malam tu. Mungkin Khamis atau Jumaat tu tak pasti lagi. Tapi yang saya boleh janjikan, insyaAllah pada episod lepas ini mungkin akan ada kembali kehadiran saudara Hafiz. Untuk pengetahuan anda, saya dan saudara Hafiz ni bukanlah berniat pada mulanya untuk membuat kolaborasi, tapi setelah saya rasakan satu benda yang mana mungkin anda tak rasa chemistry kami bagus atau apa, tapi bagi saya ada satu rasa selesa bila bercakap bersama dia. Jadi macam saya tak perlu macam membuat benda tu, dan saya perlu cerita secara apa yang saya nak. So benda ni macam tak jadi fake lah, senang cerita. Okay, memandangkan episod depan baru dia menghadirkan diri, jadi saya akan cover episod ni seorang diri. Seperti biasa, saya akan menceritakan segmen Share Seram ni. Anda pun tahu adalah segmen mengetengahkan kisah-kisah seram, sama ada daripada segi fiction, pengalaman sebenar, kisah sebenar, maupun kisah di sekeliling, yang mana setiap fakta ataupun auta dalam cerita tersebut anda tidaklah perlu terbawa-bawa seperti mempercayainya sampai ke tahap yang anda tidak mampu mengiyakan yang salah dan mengiyakan yang benar. Anda tak mampu membezakan. Jadi saya di sini ingin memesan sekali lagi, janganlah terbawa-bawa dengan cerita yang saya ceritakan ni. Okey, hari ini saya akan cover dua cerita. Yang pertama mengisahkan basikal atuk, dan cerita yang kedua adalah perjalanan ini dan diriku. Kisah kedua tu mungkin panjang sikit, tapi apapun saya akan teruskan pada cerita yang pertama. Apapun pada viewer dan subscriber, terima kasih kerana menaikkan viewer saya, dan terima kasih juga menaikkan jumlah subscriber saya. Thanks sebab support saya. Walaupun saya bukanlah YouTuber yang famous macam orang lain, jadi saya akan buat yang terbaik. Okey, kita akan mulakan basikal atuk. Basikal atuk ni sebenarnya mengisahkan tentang basikal seorang atuk yang telah pun berumur. Dan kenapa kisah ini boleh dikatakan seram dan mempunyai indera seram yang boleh dihantarkan sebagai cerita, ialah cerita ini mengisahkan tentang basikal yang tua, yang mana seperti yang anda dapat lihat dulu, basikal yang sangat tinggi, yang sukan tu dinaiki oleh para kanak-kanak, yang mana even remaja pun sampai ke tingkatan maybe baru boleh akan dapat menaiki basikal tersebut kerana perlukan keseimbangan yang tinggi. Tapi apa yang saya nak tunjukkan di sini, kenapa basikal ini menjadi misteri ataupun agak mistik, ialah basikal ini tidak boleh dinaiki oleh sesiapa pun. Itu satu perkara yang sudah macam out of context biasa basikal, which kalau orang tu dah cukup umur ataupun keseimbangan dia boleh kawal, tak ada masalah sepatutnya untuk dia menaiki basikal tu. Tapi perkara ini menjadi misteri apabila setiap anak, cucu maupun cicitnya, tiada seorang pun yang akan dapat menaiki basikal yang dimilikinya. Hal ini masih menjadi perdebatan dalam kalangan mereka. Lalu setelah satu hari, mereka yang tidak pernah melihat si atuk ni menaiki basikal, secara tiba-tiba melihat si atuk ni berjalan
seperti biasa, umurnya sudah lanjut dan dia sudah pembongkok kura kalau dipanggil oleh orang-orang kebanyakan. Dia pergi ke basikalnya, dan untuk pengetahuan anda, dia naik ke tempat duduk basikal dan mengayuh seolah-olah umurnya baru berumur 20 atau 30 tahun, yang mana seolah dia masih mempunyai tenaga yang banyak. Yang mana untuk pengetahuan anda juga, dia mandi perlu dimandikan oleh anak-anaknya sendiri, dan kadang ditolak dengan kursi roda. Dia memang sudah tidak larat. Tapi pada satu hari ini mereka semua berehat dan terleka. Tetapi dalam ketelekaan mereka ada seorang dua yang menyedari ayah mereka secara tiba-tiba tiada di tempat yang dia berada sebelum ini. Lalu mereka pun melihat keluar rumah dan mendapati ayahnya pergi ke basikal tua yang terletak di bawah rumah. Perkara ini menimbulkan kebingungan dalam kalangan anak-anak, kerana untuk apa basikal itu yang sudah lama dia tidak naiki, dia menuju ke basikal tersebut. Dan ini menyebabkan ramai orang mula tertanya-tanya, adakah dia menginginkan basikal baru ataupun ingin menaiki basikal tersebut. Tapi dalam dua jawapan tersebut masih tidak logik, kerana untuk menaiki basikal baru umurnya sudah tidak membuatkan kudratnya cukup untuk menaiki basikal tersebut, dan keinginannya untuk menaiki basikal baru adalah macam tidak wajar kerana dia sendiri tidak boleh menaiki basikal. Tapi tanggapan mereka berubah sebaik saja ayah mereka ataupun si atuk ini letakkan punggungnya di tempat duduk basikal dan mengayuh. Perkara itu dilihat sangat mengejutkan. Malah dua beradik ini tidak menyangka scene yang mereka dapat lihat secara depan mata ini dapat dilihat, dan mereka masing-masing bertanya sesama mereka, sehingga menyebabkan adik-beradik yang lain mula tertanya-tanya apa yang dibincangkan oleh mereka berdua. Dan yang paling memelikkan, sebaik saja adik-beradik lain cuba melihat ke arah si atuk ini ataupun ayah mereka, tidak terlihat lagi bayang si atuk ini. Dan pada ketika itu mereka bergegas ke bawah. Ini yang paling mengejutkan, kerana secara logik memang dia tiada di ruang tamu maupun di dapur ataupun biliknya sendiri. Mereka sudah cek sebelum mereka turun, dan mereka lalu bergegas ke bawah dan melihat ayah mereka sedang duduk di pondok kecil di bawah rumah, yang mana mereka sungguh-sungguh terkejut kerana ayah mereka tidak mampu berjalan walaupun sedikit. Tetapi yang lebih memeranjatkan, dua beradik yang melihat apa yang terjadi sebentar tadi, basikal tadi ada di tempatnya, padahal mereka nampak dengan jelas ayahnya menaiki basikal tersebut. Untuk dikirakan jangka masa untuk diambil paling laju pun untuk seorang budak 2 minit untuk parking dan bawa secara laju untuk patah balik daripada mana jarak yang dia sudah kayuh. Untuk orang seumur dia sememangnya mustahil. Jadi perkara itu menyebabkan dua beradik ini mula berdebat sama mereka, adakah mereka seolah-olah dipukau ataupun berhalusinasi. Perkara ini menjadi mistik lagi apabila mula mereka bertanya sesama mereka, kerana mereka tidak menyedari benda ini sebelum ini. Daripada kecil, masing-masing pada diorang tidak ada seorang pun yang mampu menaiki basikal tersebut, even sudah berumur lebih pada 12 tahun, masuk tingkatan 1 hingga tingkatan 5 dan sampai sekarang. Setiap kali naik mesti akan jatuh, dan paling teruk kadang lukanya sangat teruk. Yang paling mengejutkan, hanya beberapa orang yang boleh menaiki basikal tersebut, dan orang tersebut ialah ayah kepada si atuk tersebut dan juga Tok Wan kepada si atuk tersebut, yang mana ini seolah-olah bergenerasi. Perkara ini telah menyebabkan anak beranak atuk tersebut mula merasakan
ada sesuatu tidak kena dengan ayah mereka, dan daripada situ mereka telah pun mengunjungi pakar perubatan Islam dan mendapati ayah mereka sebenarnya ada membela saka, dan saka ini juga turut tolong menjaga satu harta pusaka yang mana harta pusaka tersebut adalah basikal itu yang seolah-olah dihantui selamanya, dan basikal tersebut tidak membenarkan orang lain selain penggunanya menaiki basikal tersebut, dan dia akan mencederakan sesiapa saja. Dan hal ini tidak diketahui mereka kerana ayah mereka bersifat berdiam diri, tidak seperti datuk mereka ataupun moyang mereka, kerana dua lagi bersifat agak peramah, sebaliknya ayah mereka bersifat pendiam. Dan apabila ditanya oleh ustaz adakah dia pernah mendapat sebarang bungkusan ataupun pemberian daripada ayahnya sendiri, dia pun mengaku, dan si atuk ini pun telah melalui proses perubatan Islam untuk membuang sakanya. Dan apa yang menarik, sesudah pembuangan saka tersebut, si atuk ini mula merosot kesihatannya dan telah pergi menghadap Ilahi. Kesimpulannya di sini, kita mungkin nampak sesuatu benda mistik itu tidak membawa kepada benda lain, tetapi sebenarnya setiap benda ada hikmah. Kalau benda itu tidak boleh difikir oleh logik akal, kita kena ingat satu benda, alam gaib itu adalah satu yang kita perlu percaya. Sudah pun termaktub di dalam Al-Quran dan telah diceritakan, kita sebagai orang Islam perlulah percayainya. Jadi selagi otak kita mampu berfikir secara logik, menggunakan Al-Quran sebagai panduan, kita perlulah mencari apa jalan penyelesaian ataupun apa permasalahan sebenar yang dihadapi. Okey, kita akan sambung pada cerita kedua, yang mana cerita kedua ini lebih boleh dikatakan tidak berapa seram, tapi dia mengisahkan tentang perjalanan sebenarnya, perjalanan seni seorang budak kampung. Mungkin saya tersilap tadi tajuknya, perjalanan yang sunyi. Kisah ini menceritakan tentang seorang budak kampung yang ingin mengejar cita-cita menjadi seorang ahli muzik, dan dia telah pergi ke sebuah bandar yang terkenal di Malaysia, iaitu Kuala Lumpur, untuk mencari sebarang syarikat untuk disertai ataupun menyertai sebarang uji bakat. Namun pada mulanya dia agak hidup dengan tidak menentu, kerana setibanya di sana dia tidak mempunyai sebarang perancangan yang tepat ataupun perancangan yang baik untuk dirinya. Lalu dia pun telah membuat satu percaturan yang tak tahu dirinya, iaitu dia telah memikirkan untuk memulakan basking, yang mana sangat famous di Kuala Lumpur seperti yang anda tahu. Dan di sana dia mula mendapat perhatian daripada orang ramai. Tapi seperti biasa, basking adalah satu industri yang sangat besar di Malaysia sekalipun, yang mana dia terpaksa bersaing sesama orang lain. Dan cerita ini sebenarnya mengisahkan betapa sunyinya dia, kerana pasukan basking lain mempunyai orang-orang lain untuk cover dia orang, untuk main gitar, untuk main mungkin small equipment yang memerlukan lebih pada satu ahli, yang mana dia memainkan gitar dan dia juga yang menyanyi. Mungkin orang cakap okey, benda tu mudah, tapi untuk menyanyi dan bermain gitar mudah, tetapi untuk lebih menghayati lagu sebetulnya lebih mudah untuk menyanyi sahaja, kerana kita tidak tertumpu pada dua pekerjaan. Seperti kita dapat lihat bagaimana band-band dapat menyanyikan lagu dengan begitu sedap, diiringi oleh ahli kumpulan mereka sendiri. Okey, kat sini kita nak fokuskan betapa sebenarnya cerita ini membawa pada keseraman. Ialah pada suatu hari setelah beberapa minggu berada di Kuala Lumpur,
dia telah didatangi oleh sebuah kumpulan yang ingin merekrut dia masuk ke dalam kumpulan basking mereka. Namun pada ketika itu dia terus mengatakan bahawasanya dia datang ke Kuala Lumpur sebenarnya untuk mencari pekerjaan yang berkaitan dengan muzik. Tak kisah dia menjadi vokalis atau pemain gitar, kerana dua itu saja yang dia boleh lakukan. Jadi dia mengatakan dia takut nanti bila dia sudah terikat dengan satu kumpulan basking, dia akan terpaksa follow mereka sampai ke habis perjalanan, yang mana sukar untuk ditarik oleh mana-mana syarikat. Seperti anda tahu, jika anda sudah terlibat dengan satu basking group, anda akan rasa macam susahlah untuk tinggalkan grup tersebut, berbeza dengan dia yang bergerak secara solo. Jawapan yang diberikan oleh si budak ini telah menyebabkan para ahli kumpulan basking tersebut merasa seolah-olah mereka telah dihina, kerana mereka tidak mendapat apa yang cuba disampaikan, iaitu dia kalau boleh mahu keluar tanpa rasa bersalah, macam dia tinggalkan dunia basking dan mendapat pekerjaan baru sebagai penyanyi kepada mana-mana kumpulan, tiada perlu terikat pada apa-apa. Tapi mereka memahami apa yang dikatakan olehnya ialah sebagai mereka bukanlah satu kumpulan basking yang baik. Jadi kesalahfahaman ini telah menyebabkan kumpulan basking tersebut mula geram. Dan untuk mengetahui anda, kumpulan basking tersebut ingin mendapatkan budak ini dek kerana kebolehan menyanyinya yang sangat-sangat baik, dan mereka merasakan mereka boleh mendapatkan jumlah kutipan duit yang tinggi jika berjaya mendapatkan dia. Namun apa yang terjadi ialah sebaliknya, iaitu mereka ditolak mentah-mentah, dan hal ini telah menyebabkan dalam kalangan orang Melayu timbul perasaan dendam, dan dendam ini membawa kepada satu perkara yang sangat-sangat ditegur oleh Islam, iaitu sihir. Pasukan basking tadi telah bertindak mengupah seorang penyihir untuk menyihir budak ini agar dia jatuh sakit. Untuk pengetahuan anda, perkara yang lebih menyedihkan ialah anak muda ini adalah anak yatim piatu, yang mana dia datang daripada kampung dan dibesarkan oleh neneknya yang sudah pun meninggal juga. Dan dia sebenarnya yatim piatu daripada kecil. Neneknya membesarkannya sehingga umurnya tingkatan 1 atau 2 dan neneknya pula pergi. Kisah ini menjadi lebih sedih apabila sebaik saja dia terkena sihir tersebut, tiada siapa dia boleh minta tolong. Walaupun dia tahu bahawasanya dia telah terkena sihir itu, namun tiada apa yang boleh dilakukan olehnya, kerana dia merasakan tiada siapa untuk diminta pertolongan. Tapi seperti biasa, dia masih pergi untuk melakukan aktiviti baskingnya. Dan datang seorang pakcik pada suatu hari ini. Untuk mengatakan anda, kedatangan pakcik ini adalah setelah agak dalam 2 minggu. Pakcik itu sudah lalu lalang beberapa kali di kawasan tersebut dan menyedari si anak muda ini tidak bermaya ketika melakukan baskingnya. Dan pakcik itu lalu pun berkata, anak, sebelum ini anak pun banyak peminat, banyak kutipan duit anak. Pakcik selalu tengok anak, pakcik pun suka dengan suara anak. Tapi pakcik sedar ada benda yang kacau anak ni. Dan si anak muda tersebut pun mula terkesima kerana dia tidak langsung menyedari pakcik tersebut, apatah lagi merasakan diperhati, kerana mungkin dia terlalu fokus dengan kerja. Dan apa yang lebih memelikkan apabila pakcik tersebut mengatakan ada benda yang tak kena dengan anak. So dia merasakan seolah-olah pakcik ini macam mengetahui sesuatu yang terjadi pada dirinya, iaitu yang dia sendiri sudah merasakan, kerana dia pernah dipesan jika ada sesuatu terjadi pada dirinya, itu ada sihir, dan tanda-tanda tersebut jelas menunjukkan dia sihir. Lalu pakcik tersebut menanyakan sesuatu, anak ada mengalami benda-benda sedemikian ini ke? Lalu dia sebaliknya tidak memberikan
jawapan ya, tapi dia mengatakan, saya rasa pakcik tahu saya sudah disihir, bukan? Jawapan anak muda tersebut lebih mengejutkan pakcik tersebut. Lalu pakcik tersebut pun bertanya, kenapa anak tahu yang anak telah disihir tapi anak tidak pergi berubat? Pakcik, saya dekat Kuala Lumpur ni tak ada siapa-siapa, apatah lagi untuk mengetahui siapa yang sesuai untuk saya pergi untuk berubat. Saya tiada informasi maupun orang yang boleh memberitahu saya tentang keberadaan pusat perubatan Islam di sini. Sebab saya baru lagi di sini, baru beberapa bulan. Jadi saya macam tak nak susahkan orang dan tak nak buat orang tak selesa. Lalu si pakcik ini pun berkata, alhamdulillah anak jumpa dengan pakcik. Pakcik bolehlah berubat sikit-sikit. Kita keluarkan sikit-sikit dulu. Tiap hari pakcik datang rumah anak. Lepas tu kita tengok apa perkembangan anak. Bermula pada detik itu, pakcik itu telah pun mengubati anak muda tersebut hari demi hari. Dan untuk mengetahui anda, sihir ini bukanlah senang-senang dibuang. Kerana sihir ini jika dibiarkan bersarang dalam badan, kemungkinan untuk matinya sangat tinggi. Dan ustaz itu sendiri semasa mengubatkan anak muda ini telah mengalami penurunan dalam kesihatannya, iaitu kesihatannya bertambah teruk. Tapi sebaik saja dia telah membuang sihir tersebut sepenuhnya, dia merasa sedikit baik kerana dia mengatakan sihir ini adalah sihir yang sangat kuat. Jika tersalah langkah, mungkin boleh memakan diri sang pengubat ataupun perawat dan juga orang yang telah menerima sihir tersebut. Dan ini telah menyebabkan dia mula bertanya-tanya, siapa yang melakukan perkara tersebut? Lalu pakcik tersebut telah mengatakan, anak kenal orang dia kerana anak pernah berjumpa dengannya, kerana santau ini memerlukan sedikit sentuhan. Dan seperti yang anak pernah kata, yang membuatkan pakcik mendapat satu perkara yang boleh dikatakan rumusan. Mustahil anak ada membuat sebarang persalaman dalam kuantiti yang banyak, mesti hanya dengan beberapa. Lalu si anak muda ni terfikir di benak fikirannya, dia hanya pernah bersalam dengan seorang, iaitu salah seorang daripada kumpulan baski yang ditolaknya dulu. Namun di dalam hatinya hanya terfikir satu benda. Neneknya pernah membesarkannya dengan mengajarkan jangan berdendam dengan orang. Walaupun orang buat jahat dengan kita, kita jangan buat jahat ke orang. Lalu pakcik ini telah memesan perkara yang sama kepada anak muda tersebut, dan anak muda tersebut menangis keesakan dan mengatakan inilah yang dikatakan oleh neneknya dahulu semasa dia masih kecil. Dan pakcik tersebut mengatakan, kita sebagai manusia perlulah berpegang dengan agama Islam. Sebab ini adik tolonglah semayang dengan lebih khusyuk, semayang dengan lebih tekun dan istiqomah dalam setiap melakukan segala barang ibadah. Kerana ibadah kepada Allah membuatkan kita lebih dekat dengan Allah, dan bila kita dekat dengan Allah, Allah akan jaga kita. Selagi kita masih merasakan kita adalah hamba Allah dan kita terus beribadat, selagi itulah Allah akan pelihara kita dan seluruh ahli keluarga daripada sebarang perkara yang tidak baik. Walaupun pakcik tahu anak ada seorang yang baik, tapi teruskanlah beribadah pada Allah. Pekerjaan mungkin boleh mengganggu, tetapi kita kena tahu kita hanya menumpang di dunia ini. Semua yang ke atas dunia ini adalah pinjaman semata-mata. Kata-kata daripada pakcik tersebut telah menyedarkannya bahawasanya dia terlalu leka dengan dunia pekerjaannya dan keinginan untuk mengejar kerjanya sebagai seorang pemuzik. Dan dia telah menukar
apa yang difikirkan di dalam otaknya, iaitu dia masih mahu menjadi seorang pemuzik, namun seorang pemuzik yang beriman. Itu sajalah perkongsian saya cerita seram pada episod kali ini. Mungkin tidak seram kerana saya hanya membuatkan satu cerita yang betul-betul saya cerita waktu saya rakam ni. Saya tidak ada sebarang penulisan isi atau sebarang tajuk. Saya hanya masukkan secara tiba-tiba sebab saya rekod ini. Jadi minta maaf jika tak seram, dan minta maaf juga saya tidak melakukan suara seperti biasa saya lakukan pada episod sebelum ni, kerana saya mendapat feedback yang sound tidak berapa dengar. So di sini saya cuba untuk bercakap dengan lebih kuat agar suara saya dapat didengar, dan saya berharap saya akan dapat menghiburkan anda lagi pada episod-episod yang akan datang. Dan jangan lupa untuk share, subscribe dan like channel saya. Dan jangan lupa kembali lagi kita pada hari Jumaat ini dalam rancangan Share Seram. Assalamualaikum.